Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Akhirnya tak tahan lagi Zahid Hamidi mendedahkan satu rahsia ataupun satu kenyataan padu, tamparan padu untuk seluruh pemimpin pembangkang. Dalam satu artikel, masa minta peruntukan tunjuk muka manis bila dah dapat, apa yang jadi? Adakah pembangkang ini waktu mereka memerlukan peruntukan? Waktu mereka memerlukan peruntukan, muka mereka manis. Mereka buat-buat baik. Adakah mereka melakukan perkara sedemikian? Dan bila dah dapat peruntukan pula, lain yang jadi. Mungkin akibat tak tahan lagi, Zahid Hamidi keluar kenyataan ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegur sikap pemimpin pembangkang yang bermuka manis saat meminta peruntukan, tetapi di belakang, selepas peruntukan diluluskan, mereka kembali menghentam kerajaan. Ahmad Zahid berkata, tidak salah untuk berbeza pendapat, namun jangan sampai menghentam, seolah-olah tidak berterima kasih. Katanya, beliau tidak mahu menyebut siapa individu berkenaan, namun itulah yang berlaku di negeri pembangkang. Saya lumat dihentam, tidak salah untuk kita berbeza pendapat. Janganlah masa minta muka senyum, muka 10 sen. Bila dapat, hentam Perdana Menteri balik. Jangan begitu, mesti bersyukur dan terima kasih. Katanya semasa berucap pada Majlis Penyerahan Bantuan Program Perumahan Rakyat Sejahtera, PPRS, dan Majlis Hari Raya Aidilfitri ke Sedar. Ahmad Zahid berkata, sikap begitu perlu diubah kerana ia sesuatu yang tidak baik. Benar, ada peruntukan yang harus disalurkan. Tapi yang diberikan oleh Perdana Menteri adalah atas semangat kerajaan madani. Salah satu sikap kerajaan madani adalah ihsan, ujarnya. Jadi agak-agak siapakah pemimpin pembangkang yang dinyatakan Zahid ini? Menurut Zahid Hamidi, mereka ini waktu meminta peruntukan, mukanya sangat manis, muka 10 sen. Bila dah dapat peruntukan, mereka hentam PM, mereka hentam kerajaan pula. Berkaitan dengan kenyataan Ahmad Zahid Hamidi ini pasti satu tamparan hebat untuk seluruh kepimpinan pembangkang. Ataupun satu amaran dan peringatan supaya tidak melakukan perkara sedemikian. Kerana menurut Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri, perkara ini adalah tidak baik. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan. Setelah kepimpinan MCA bersuara berkaitan dengan hubungan di antara MCA dan juga Gabungan Barisan Nasional, setelah sekian lama berdekat-dekat menyokong BN, setia kepada BN, akhirnya MCA mulai bersuara. Bahkan ada bekas pemimpin MCA yang kini telah keluar parti menyertai Parti Bersatu. Akhirnya, saudara-saudara, apa kepimpinan UMNO pula bercakap? Kerana di dalam Barisan Nasional ada UMNO, ada MCA, ada MIC. Tapi pada akhirnya, kepimpinan UMNO mulai bersuara. Setiausaha Agung MCA pendek akal, kata pemimpin pemuda UMNO. Adakah ini akan menjadi penyebab kepada satu perkara yang membawa kepada pembubaran, kehancuran Barisan Nasional? Maksud saya, adakah MCA akan keluar BN ataupun UMNO, di mana presidennya Ahmad Zahid Hamidi dan pengurus UMNO BN sendiri adalah Zahid Hamidi, mungkin akan membubarkan BN ataupun mengeluarkan MCA. Saudara-saudara, Nur Azlin Ambrose berkata, Setiausaha Agung MCA Chong Sin Woon gagal melihat gambaran lebih besar dalam kerjasama BN dan PH. Seorang pemimpin pemuda UMNO mendakwa Setiausaha Agung MCA Chong Sin Woon sebagai bersikap pendek akal, susulan gesaannya supaya parti itu mencari haluannya sendiri. Sekiranya BN gagal menjelaskan hala tuju gabungan terbabit.
Ketua Pemuda UMNO Johor, Nur Azlin Ambrose, berkata, Chong gagal melihat gambaran besar. Adakah beliau fikir UMNO suka menjadi pemain kedua kepada PH? Sudah tentu tidak, katanya kepada FMT, merujuk kepada kerjasama antara PH dan BN dalam kerajaan. Azlin berkata beliau memahami kekecewaan MCA, memandangkan kecuali di Johor tiada wakil rakyat MCA memegang jawatan di peringkat persekutuan dan atau negeri. Namun katanya MCA perlu menghargai hakikat bahawa UMNO juga mempunyai cabaran tersendiri yang perlu diatasi. Hakikatnya, selepas hampir 2,5 tahun membentuk kerajaan persekutuan bersama PH, UMNO masih belum pulih sepenuhnya. UMNO masih belum mampu menyatukan orang Melayu di bawah satu payung besar. Ia mengambil masa untuk pulih sepenuhnya, katanya. Azlin berharap MCA juga berusaha untuk menarik kembali sokongan masyarakat Cina kepada parti itu. Beliau berkata MCA mesti terus percaya kepada model pelbagai kaum BN. Adakah sebenarnya kalau MCA ini ada tidak puas hati kah nak keluar BN kah? Adakah MCA akan menyertai PN bersama-sama dengan Muhyiddin Yassin? Itu menjadi persoalannya. Ataupun MCA akan menyertai Pakatan Harapan dan juga akhirnya UMNO pun menarik sokongan terhadap kerajaan kerana tidak puas hati. Dari semua ini membingungkan. Saudara-saudara, apa pula komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara perkara yang paling dinantikan, antara event ataupun pilihan raya paling dinantikan pada tahun ini adalah pilihan raya negeri Sabah, PRN 17 tahun 2025. Akhirnya timbul satu berita yang berkata gesaan terhadap PBS dan Parti STA yang kini berada di dalam gabungan bersama JRS. Timbul desakan terhadap kedua-dua parti ini untuk keluar daripada JRS untuk bertanding lebih banyak kerusi. Namun saudara-saudara, ini satu artikel daripada FMT, lebih baik kekal dalam JRS PBS. Dan STA diberitahu, wujud dakwaan segelintir ahli parti mahu dua parti itu keluar JRS supaya boleh bertanding banyak kerusi. Persoalannya, kalau PBS dan JRS, PBS dan STA maafkan saya, keluar daripada JRS, adakah HJJ masih mempunyai kekuatan untuk mendepani pilihan raya negeri Sabah yang akan datang? Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Airku STA disaran kekal dalam JRS di sebalik dakwaan wujud desakan keluar daripada komponen itu pada PRN. Mungkinkah antara desakan supaya JRS dan PBS ini keluar, maafkan saya, STA dan PBS ini keluar daripada JRS kerana melibatkan skandal rasuah Sabah, ataupun mungkin pembawaan itu membuat kedua-dua parti itu untuk keluar daripada gabungan JRS, ataupun sebenarnya parti STA disaran untuk kekal di dalam JRS kerana mungkin Jeffrey Kitingan sebagai Presiden STA, sebagai Ketua Menteri Sabah adalah the next CM Sabah, calon yang terdekat untuk menggantikan Haji Jinor. Seorang penganalisis politik enggan dinamakan mendakwa. Desakan itu datang daripada segelintir ahli parti kerana mahu bertanding lebih banyak kerusi, terutama di kawasan majoriti Kadazan Dusun Murut KDM. Romzi Ationg dari Universiti Malaysia Sabah mendedahkan pihak tertentu dalam PBS dan STA mahu parti mereka keluar daripada JRS dan bersekutu dengan pihak lain jika mereka tidak memperoleh lebih banyak kerusi KDM. Saudara-saudara, adakah mungkin PBS dan STA akan keluar daripada JRS dan mungkin bergabung dengan UMNO Sabah, Pakatan Harapan Sabah, ataupun mungkin juga Parti Warisan? Ini menjadi persoalannya. Setakat ini pemimpin mereka belum membuat sebarang kenyataan, tetapi langkah terbaik bagi kedua-dua parti berasaskan KDM ini adalah untuk kekal dalam JRS, kata Romzi kepada FMT.
PBS dan STA antara 8 komponen parti dalam JRS selain gagasan rakyat diketuai Ketua Menteri Haji Jinor.